Ahlan wa sahlan, selamat bertamu di Sifu Azaku Channel. Mulakan dengan Bismillah, sebarkan kebaikan, kongsi keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita berkongsi di bawah tajuk Ahlus Sunnah, masih lagi dalam tajuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk kali ini, perkongsiannya adalah berkaitan dengan prinsip ataupun pegangan-pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dan dalil, di antara dalil yang dikemukakan bagi mengukuhkan pegangan tersebut. Itulah dua perkara dalam perkongsian kali ini. Di dalam buku teks terdapat 11 perkara yang menjadi pegangan asas kepada Ahlus Sunnah. Apakah 11 perkara tersebut? Kita akan berkongsi pada perkongsian ini. Cuma untuk dalam peperiksaan, sekurang-kurangnya 4 mabadi ini dihafal dengan sebaik-baiknya. Yang lain, kita ingat apakah isu yang dipegang oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Baiklah, kita tengok di sini. Ahammu mabadi'i Ahli Sunnah. Ahammu mabadi'i Ahli Sunnah. Di antara prinsip pegangan Ahli Sunnah yang terpenting. Yang pertama ialah ingkaru hasani wal qabhi akliyaini, iaitu mereka, iaitu Ahlu Sunnah mengingkari, makna tidak berpegang dengan prinsip baik buruk berasaskan akal. Apa yang dipegang oleh Ahlu Sunnah? Fayaqulun, ini pendapat Ahlu Sunnah, al-hasanu ma hassanahu Allah wal qabihu ma qabbahu syar'u. Kebaikan itu adalah perkara yang Allah bagi tahu itu perkara itu adalah baik. Manakala perkara yang buruk ialah sesuatu yang diburukkan oleh syarak memburukkan perkara tersebut. Maknanya asasnya ialah syarak. Asasnya ialah syarak ataupun Allah. Itu pendapat Ahli Sunnah. Di sini kita dapat beza Ahli Sunnah dan juga Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan baik buruk adalah bersumberkan akal. Manakala Ahli Sunnah mereka tidak sebegitu. Ingkaru hasani wal qabhi akliyaini. Maka di sini sekurang-kurangnya kamu hafal. Ataupun hafal di sini pun boleh. Ini pendapat Ahli Sunnah. Kemudian yang kedua, yang menjadi pegangan Ahli Sunnah ialah tariq wujubil ma'rifah bis syar'i. Cara mewajibkan mengenal Allah itu adalah melalui syarak. Kita tahu kewajipan mengenal Allah tu, ma'rifah, adalah melalui syarak. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dalil ini kena hafal. Kemungkinan soalan, dia ada soalan khusus. Soalan khusus yang meminta dalil yang bagi pegangan ini. Apakah dalil yang dipegang oleh Al-Sunnah yang menyatakan bahawa wajib mengenal Allah adalah melalui syarak. Berdasarkan firman Allah inilah. Kemudian pegangan yang ketiga ialah berkaitan dengan maksud iman. Maksud iman ialah huwa tasdiq wal amalu kamalun lahu. Bagi Ahli Sunnah, iman tu adalah tasdik.
Iman merupakan tasdik, iaitu pengakuan di dalam hati, keyakinan dalam hati. Wal amal, manakala amalan pula adalah penyempurnaan bagi iman. Wal kamalul lahu, mana kamalul lil iman. Ini pun berbeza dengan Mu'tazilah, seperti mana perkongsian yang lalu. Mu'tazilah mengatakan iman adalah gabungan di antara tasdik dan juga amal. Kalau Ahlussunnah, keimanan tu adalah di dalam hati, tasdik tu. Yang zahir ni adalah penyempurnaan bagi iman, kesempurnaan bagi iman. Kemudian pegangan yang keempat, ini dalam isu orang yang melakukan dosa besar. Ini berbeza dengan Mu'tazilah juga. Dalam isu hukum orang melakukan dosa besar, Ahlussunnah berpegang murtakibul kabirati amruhu mufawwadun lillah. Orang yang melakukan dosa besar, urusannya terserah ataupun diserahkan kepada Allah. Hafaz konkonnya di sini. Insya'a afa anhu, sekiranya Allah kehendaki, Allah ampuni orang tersebut, iaitu orang yang melakukan dosa besar. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dalam paparan yang lepas pun kita, dalam ilmu dalam sam'iyat, dalam ilmu tauhid pun kita dah belajar ini. Dalil ini kita dah jumpa. Jadi kamu boleh gunakan di sini juga. Iaitu Allah berfirman, yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat sebelum tu, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain daripada orang yang syirik tadi, liman yasha, bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Di sini Ahlussunnah, berdasarkan ayat ini, Ahlussunnah membuat pegangan bahawa orang yang melakukan dosa besar, urusannya terserah ataupun diserahkan kepada Allah. Allah bebas di bawah kekuasaannya untuk mengampunkan ataupun tidak. Tengok ni. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Termasuk liman yasha ni ialah murtakibul kabirah. Begitu juga ahli sunnah berpendapat dengan yathbutuna sifatal ma'ani. Mereka mensabitkan yathbutuna lillah sifatal ma'ani. Mereka mensabitkan bagi Allah sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat isbat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Di sini juga berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mengakui sifat ma'ani. Mereka mengatakan sifat itu merupakan zat. Tidak ada beza. Kemudian, begitu juga, la yajibu ala Allahi syai'un. Ini pegangan yang dipegang oleh ahli sunnah. Ini juga membezakan ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Allah tidak wajib atasnya sesuatu pun. Allah tak wajib mengutuskan Rasul. Allah tak wajib membantu Rasul dengan mukjizat dan sebagainya. Itu yang dipegang oleh ahli sunnah. Kemudian yang ketujuh, Allahu yakhluqu af'alal ibadi al-ikhtiyariyati wal 'abdu fiha al-kasbu. Allah mencipta semua perbuatan hamba yang berbentuk pilihan. Wal 'abdu, manakala hamba hanyalah berusaha. Usaha saja. Itu ruang yang Allah bagi. Ini pendapat yang dipegang oleh Ahlussunnah. Mana kita berusaha, yang mencipta perbuatan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pegangan. Kemudian yang ke-8, Allah yuridul khaira wasyarr. Sekongkongnya di sini ya. Allah mengkehendaki baik dan juga mengkehendaki kejahatan.
Maknanya semua di bawah iradah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah ya. Wal iradatu mughayaratun li amri war ridha wal mahabbah. Manakala kehendak tu adalah perkara yang berbeza dengan arahan, redha dan juga mahabbah, cintanya Allah. Ya, maksud itu kehendak tu adalah perkara yang berbeza. Wala talazuma bainahuma, tidak ada sebarang perkaitan ataupun talazum di antara iradah dan juga perkara-perkara yang disebutkan tadi ya. Di antara iradah dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan amru wal ridha wal mahabbah tadi, tidak ada talazum, maknanya tidak ada kaitan. Maknanya iradah tu satu perkara ya. Siapa nak buat jahat, memang Allah dengan iradahnya terjadi perkara tersebut ya. Tetapi bukan menunjukkan perbuatan jahat itu dikasihi, diredai ataupun disuruh. Itu berbeza ya. Itu ada pembahasannya dalam ilmu kalam ya. Kemudian yang kesembilan, jawazu ru'yatillah. Ahli sunnah berpegang harus melihat Allah. Ini juga ada perbezaan di antara Mu'tazilah. Harus melihat Allah. Dan yang ke-10, syafa'atu lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam biizni rabbih. Wujudnya syafa'ah, pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keizinan Tuhannya. Ini pegangan ahli sunnah seperti mana kita dah kongsikan dalam tajuk syafa'ah dalam ilmu tauhid ya, berkaitan dengan sam'iyat. Ada 4 jenis syafa'ah itu. Ahli sunnah semua mengakui wujudnya syafa'ah tersebut. Kemudian yang ke-11 dan yang terakhir dalam buku kamu ya, pegangan yang dipegang oleh ahli sunnah ialah wujudul jannati wan nari wa khuluduhuma wa khuludu ahliha. Iaitu kewujudan syurga, kewujudan neraka dan kekalnya kedua-duanya iaitu syurga dan neraka, dan kekalnya penduduk kedua-duanya iaitu syurga dan neraka. Itu 11 pegangan yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun istilah dia mabadi. Itulah tadi yang berkaitan dengan pegangan Ahlus Sunnah. Cuba kamu perhatikan apakah perbezaan dengan kumpulan-kumpulan lain. Kerana kadang-kadang soalan dia datang iaitu mengajukan soalan berkaitan dengan perbezaan. Salah satu jawapan perbezaannya ialah dari sudut pegangan kumpulan masing-masing ataupun mabadi dia. Okey, selain daripada soalan uzkur mabadi. Jadi itulah untuk perkongsian kali ini. Akan datang kita akan berkongsi pula berkaitan dengan siapakah Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Kita akan berkenalan dua tokoh ataupun dua imam ini. Untuk setakat ini, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas sokongan. Jazakumullah khairan katsira.